13 pada buah besar. Dan bukanlah hidupnya itu. Sampai itu. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan bukanlah hidupnya Ta'ala itu dengan sebab ada ruh. Sampai situ. Qala musannif rahimakumullah. Dan bukanlah hidupnya Allah Ta'ala tu. Ni goyak apa ni? Goyak sifat yang wajib ada pada zat Allah Ta'ala, yakni sifat hayat, sifat hidup. Tapi hidup Allah Ta'ala ni dia tak hidup dengan sebab ada ruh. Walaupun ruh itu qadim sekalipun. Kerana jika ada ruh padanya, kalulah zat Tuhan tu jenis ruh ni, macam kita ni masuk terbit daripada badan ni, tentu jadilah zatnya kamutasi, sesuatu yang berhubung. Jadi macam kita lah, sesuatu yang bersekali dia panggil. Macam roh dengan jasad kita ni. Maka tidak sah lah. Maka Tuhan tidak boleh dipanggil sah. Kita baca dah dulu ni. Bab sifat wahdaniyah dulu ni. Ternafikan mutasi, ternafikan munfasil. Ingat tak tulis? Masa ngaji dulu ni, sifat wahdaniyah tu. Kita royak dah nak. Wahdaniyah tu bagi 3 dulu. Ternafikan mutasi pada zat, ternafikan munfasil pada zat. Kalau roh jenis roh, maka dia mesti duduk macam kita ni. Duduk tumpang ni di tubuh badan kita ni. Jadi 2 perkara duduk dalam satu, dia panggil. Jadi dari 2 lah. Tak jadi sah. Maka Tuhan bukan jenis hidup dengan roh. Dia kata, maka bahung. Kalau hidup dengan roh jadi bahung kelik. Sebab apa? Seperti bicaraan wahdaniyah dahulu itu. Kita mengaji dah sifat wahdaniyah dulu ni. Ingat tak tu lah. Sifat sa tu. Sa pada zat Tuhan. Sa pada sifat dia. Sa pada af'al. 3 butir tu ni. Ni kena nafi dua tu. Ternafikan mutasil pada zat. Ternafikan munfasil pada zat. Ternafikan mutasi pada sifat, ternafikan munfasil pada sifat, ternafikan mutasil pada perbuat af'al, ternafi pada munfasil pada af'al. 3 perkara tu. Nak royak kata apa? Tuhan itu sah. Kalau dengan roh jadi 2 benda duduk dalam satu. Jadi tak panggil wahdaniyah lah. Maka Tuhan hidup dengan sifat hayat, bukan hidup dengan roh. Atau hidup dengan mukjizat. Tak ada roh tapi mukjizat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan pokok kurma yang mati. Nampak tak? Pokok kurma, kisah pokok kurma tu. Badui mari ke Rasulullah. Dia sungguh mengaku sebagai rasul, dia nak bukti. Nabi kata mugi di pokok kurma tu, panggil pokok kurma tu. Jadi badui itu pun panggil pokok kurma yang mati tu hidup. Mari ke Nabi beri salam. Itu hidup tak? Hidup dengan mukjizat Nabi. Dia bukan dengan roh tu, dengan mukjizat. Ataupun batu yang bertasbih. Dalam tangan Nabi, batu tasbih. Itu hidup dah batu tu? Hidup, tapi hidup dengan mukjizat. Maka Tuhan tidak hidup dengan roh, tidak hidup dengan mukjizat. Ayat kita itu. Tuhan hidup dengan apa? Dengan sifat hayat. Habis dah lah. Yang qadim lagi azali, lepaslah. Nak pegang hak tu ya. Tengok. Qala musannif rahimahullah. Habis dah kita royak tu. Lah. Bahasan sifat sami'. Satu lagi sifat ma'ani, sifat yang bahasa ada. Dia ada 7 butir.
Nah, hak ni masuk yang nombor 5. Sami' basar kalam. Ni. Dan setengah daripada sifat ma'ani itu sami', iaitu sifat pendengar. Wajib juga kita i'tiqad di zat Tuhan itu ada satu sifat lagi, nama dia sami', yakni pendengar. Kena pegang hati kita. Kata Tuhan ini ada sifat pendengar. Iaitu nama, iaitu apa dah? Pendengar tu. Nama bagi satu perkara yang ada ia pada zatnya Ta'ala. Tuhan ni ada satu sifat, nama dia pendengar, yang ada di zat Allah Ta'ala. Dengan sifat pendengar tu dia mendengar. Kita ada sifat pendengar? Ada lah. Tuhan buh di mana? Tuhan buh di gegendang. Dengan sifat pendengar tu kita mendengar. Nah, maka kita tak boleh panggil tuli lah. Walaupun kita tidur. Bila kita tidur, orang panggil kita tuli lah? Tak. Kerana apa? Kerana kita ada sifat pendengar. Adapun orang yang tuli, betul-betul tuli, dia jaga pun tak dengar, dia tidur pun tak dengar. Gitu. Jadi mendengar dan pendengar lain. Sebab apa? Dia ada sifat pendengar. Pendengar itu sifat, mendengar itu tugas. Jadi bila kita tidur, kita ada sifat pendengar, tapi tak bertugas. Bila tak bertugas, taklah mendengar. Bukan maksud tuli, cuma tak bertugas. Menunjukkan orang yang tidur bukannya tuli, tapi dia tak mendengar. Dia tak mendengar saja, tapi dia ada sifat pendengar. Beza kan? Tengok kalau musannif rahimahumullah. Sebab tu tak boleh bubuh. Allah tu yang Tok Guru buat tu. Allah bersifat dengan mendengar. Bila mendengar tu tugas. Kita kira buat sifat mendengar itu tugas dia. Kita ada sifat mendengar, tak kena lah. Tekah kita tidur dah. Kita tidur nak panggil pekak. Marah mampu. Kita tidur dia memang orang pekak tidur. Mana boleh aku kena pekak. Cuma tak bertugas. Sebab tu sifat dengan ta'alluq dia kena berbeza. Tengok. Qala musannif rahimahullah. Maka fasal itulah, fasal itu sebab, oleh kerana, buhlah bahasa Melayu kita ni, bahasa Malaysia lebih faham. Maka fasal itulah, oleh kerana itulah, ada bahasa kita ni, dia ini zat Allah Ta'ala, mendengar. Mendengar itu ta'alluq. Kerana ada sifat pendengar, maka dia mendengar. Tengok, dengan makna mendengar tu, kita mendengar juga, tapi mendengar kita tak semacam mendengar Allah. Beza tu nak. Sebab tu dia mengata mengaji wak pelama, wak pening kepala, jiring gising pulung pe tengah ni tak habis-habis lagi ni. Kita pakai pegang mendengar sudahlah. Boleh. Cuba meroyak. Mendengar kita dengan mendengar Allah beza je nak. Mendengar, kita dengar suara. Tuhan bukan dengar suara, dia mendengar barang yang ada. Dia. Sebab tu kena mengaji. Bukan rakyat kacang puluh mengaji kena awak pening kepala. Ada orang kata gitu, ustaz pun kata gitu tengok. Hidup puluh-puluh, nak pergi kenal Tuhan. Bukan kenal kedai nasi kandar saleh, senang. 2 hari kes takat langsung. Orang senang, Tuhan payah. Sebab tu mendengar Tuhan tak semacam mendengar kita. Tu yang kena mengaji, bab mendengar Tuhan pun. Nak beza tu lah. Jangan duk pukul kata Tuhan dengar pun kita. Dah. Kita mendengar suara yang kuat. Tuhan mendengar barang yang ada. Wasam'u wal basaru al muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Dan sifat pendengar Allah dan pelihat Allah Ta'ala bertakluk akan kedua. Apa takluk? Tugas dua sifat tadi. Bijami dengan segala perkara yang ada. Benda tu ada ya,
dia dengar. Oh, kita benda ada tak dengar. Ni batu tiang dengar tak? Tak dengar, tak cekak. Ni menatang apa? Tisu ni. Kita dengar tak? Tak dengar. Sebab apa tak dengar? Dia tak bunyi. Tuhan mendengar sebab tisu benda ada. Baru kita faham Tuhan mendengar macam mana. Baru kenal Tuhan macam tu dah. Dek. Tuhan mendengar perkara apa? Perkara yang koding dia dengar. Lepas tu perkara yang maujud, janji benda tu ada dia dengar. Kita jauh tak dengar. Suara orang di Pekan Kuling dengar tak? Tak dengar. Walaupun ada. Suara kereta tak dengar tak? Jauh tu ya. Tuhan dengar janji barang tu ada saja. Tu beza Tuhan dengar dengan kita dengar. Jadi mengaji ni ilmu yang paling mulia. Ilmu tauhid. Sebab daripada dia timbul segala humi dia. Tak kenal Tuhan hak ni. Hak lain tok gula kopi. Allah musannah rahimakumullah. Faham dah? Jadi gitu. Tapi setengah orang kata, duk pulung bahas wak lama. Wak pening kepala ya. Betek gila. Kata Pak D Tok Guru kata, dia kata orang yang jenis tu dia kata orang yang gila. Orang yang dengki-dengki dia panggil. Supaya apa? Supaya kita pun tak ada modal macam demo. Mengaji sikit-sikit sudahlah Pak Tuhan ni. Duk pulung wak lama. Kalau sikit-sikit orang mari bahas sikit-sikit aja pening. Tu yang terubik pahaman macam-macam tu. Kan? Dia tubik Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, liberal, plural, pragmatis, sosialis. Hak baru-baru ni. Keh apa? Keh tak ambil cara ni. Tuhan apa tu katlah. Dia tak faham. Kehendak Tuhan, suruh Tuhan, pendengar Tuhan tak semacam dengan hak kita. Ilmu Tuhan dia tak semacam dengan ilmu kita. Tengok. Ni royak bab sifat pendengar Tuhan saja. Tengok. Dengan makna kena, makna mendengar tu. Nyata sekalian barang yang ada. Janji benda tu ada ya, dia dengar selalu. Benda tak ada tak dengar dah ya dah. Benda tak ada dengar lah. Tak dengar lah, tak ada. Dia mau tanya kita, Tuhan dengar tak suara bini dia? Tu dia. Karena tu soalan gila. Orang ni macam-macam jenis zaman ni. Ustaz. Dia mau tengok duk mengaji, dia mau tanya, Pak Long, duk mengaji selari tauhid ni. Tuhan ni boleh dengar belaka ni. Boleh dengar belaka? Tuhan dengar tak suara anak dia? Tuhan dengar tak suara bini? Tu dia. Nak jawab lagi nak kata tak dengar tak berani. Tak dengar lah. Dah royak dah. Bini tu perkara apa? Perkara yang tak ada. Tuhan dengar tak? Tak dengar lah. Sebab tak ada. Dah royak dah. Takluk sifat pendengar Allah dengan barang yang ada. Jadi benda ni hujah kat mana? Benda tak ada, tak dengar lah. Bukan maksud lemah. Sebab benda tu tak ada. Kalau dengar jadi maujud. Jadi Tuhan tu baru klik. Kok tu. Setengah tu dia tahu Tuhan reti belaka tu dengar belaka. Kena reti juga. Deh. Macam Tuhan kudrat tu lah. Tengok ayat Quran ni. Ayat Quran apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia hurai gitu. Sungguhnya Allah Ta'ala itu kuasa ia atas tiap-tiap sesuatu. Ayat Quran kata gitu. Terjemahanlah. Dia pun hurai-hurai Tuhan ini boleh buat belaka. Tuhan buat tok besan dia lah. Tuhan buat anak dia lah. Main dah lah weh. Ya, adik. Tuhan boleh buat anak dia lah. Ada hak bingung jawab, boleh? Tu dia. Adik. Kudrat Tuhan bukan takluk dengan barang yang tak ada. Dia dah. Tuhan takluk Tuhan dengan barang yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Sebab tu molek jangan duk pakai bersyarah itu. Sesak orang mampu. Tuhan boleh buat belaka kalau dia kehendak. Bini dia dah. Dia mau tanya soalan bodoh. Bini dia Tuhan boleh buat tak? Yang pergi jawab kata boleh je senang. Bila boleh, automatik diri bini Tuhan tu
dia tak jadi mustahil dah, dia jadi mungkin. Macam kita boleh timbul, boleh tak. Bila bini Tuhan boleh timbul, tak boleh timbul, maka Tuhan juga baharu. Kok tu klik lah. Lepas ni, sebab tu kita mengaji tu lah. Kena mengaji menadah dengan tok guru daripada awal bismillah sampai habis baru jumpa. Kau pakai mengaji dengar gitu-gitu, apa terkekeng. Tak faham ke darah ni. Allahumma rahimakumullah. Mengaji ni pula kena mikir, nah. Kena mikir, kena tulis, kena apa. Hak dia mau duk pondok tak apalah duk mengaji hari-hari. Kita jenis orang kampung ni, jenis orang mengaji masjid ni, kalau rajin ulang tak apa. Kalau sebulan sekali tak tulis. Ni. Supaya ambil batu tuk lah cara. Beluk pergi senyap. Allahumma rahimakumullah. Tengok kita. Faham tak? Kalau dia mau tanya Tuhan dengar mana apa? Tuhan dengar benda ada. Dia dengar belakang. Kalau orang wakilah kita tanya klik, Tuhan dengar tak bini dia? Jawab tak dengar. Sebab bini dia benar tak ada. Anak dia benar tak ada. Benar mustahil dia panggil. Mudah saja. Kalau kita faham lah. Hak bengong saja dah hurai ayat Quran pula. Dia baca ayat Quran secara zuhir. Tu dia. Jaga molek lah. Allah itu mendengar segala-galanya. Pening dia lah. Dak. Nah, mendengar barang yang ada saja. Yuk kita. Nyata sekalian, barang yang ada dengan jalan sama, dengan jalan pendengar, dengan sifat pendengar dia. Yang kodim lagi azali, tak semacam kita lah. Kita ni jenis telinga jenis baru jadi, dengar terhad, dengar suara ya. Lain pada suara tak dengar kita. Besi, kayu, simen, hatak, dinding, lantai tak dengar kita. Tuhan dengar suara kita, dengar badan kita. Sebab badan kita benar ada, suara kita benar ada. Faham ke ni? Segala warna-warna ni ada, maka Tuhan dengar. Sebab apa? Sebab Tuhan dengar barang yang ada. Kita mendengar suara yang derah. Suara orang bisik tak dengar. Dr. Mahathir duk bincang. Di tempat dia tu nak tubuh parti baru. Kita dengar. Kita tak dengar sebab kita dengar suara ya. Kalau dia main syarah pun kita dengar. Itu lemahnya. Tuhan dengar tak? Tuhan dengar Dr. Mahathir dan dengar suara Dr. Mahathir. Tu dia Tuhan. Baru kita faham, tak boleh nak lari daripada Allah. Tengok deh qala musannif rahimahullah. Sama ada perkara tu. Perkara yang didengar tu. Yang bersuara. Hak bahasa suara. Hak ada suara Tuhan dengar. Tengok nak. Atau tidak. Hak tak ada suara Tuhan dengar. Gitu. Asalkan yang ada. Asal benda tu ada ya. Tuhan dengar belakang. Ya anda apa? Tirai ke, mutu ke, kereta ke, jalan tar ke, simen ke, dong kayu ke, entah apa tak kira. Sejuk ke, panas ke. Tak kira Tuhan dengar janji benda tu ada. Jadi boleh tak kita lari dari Tuhan? Tak boleh. Tuhan dengar dan nampak. Nampak pun macam tu juga. Tengok. Sudahlah. Yang koding sudah tu sama ada dalam bahasa Malaysia kita. Hak mengaji bahasa Melayu ni. Kitab ni dia kitab tok guru dah. Bahasa petani. Sudahlah yang koding. Sama ada yang koding. Bahasa kita gini. Sama ada yang koding. Apa maksud? Tuhan dengar zat dia. Zat dia tu yang koding, benar koding. Zat Tuhan benar ada tak? Benar ada. Nak tanpa zat diri lah. Cuma nak buat diri takut dapat orang. Nak biar faham mudah. Tuhan dengar diri dia tu. Zat dia tu. Atau baharu kita makhluk ni. Hak koding Tuhan dengar. Hak baharu Tuhan dengar. Tu dia. Jadi nak lari pada Tuhan boleh tak? Tak boleh lari. Begitu juga sifat basar tu. Tu yang Tok Guru buat misal lah kitab tu. Bila habis mengaji ilmu tauhid tu, dia beri ayat seorang seka.
Suruh pergi sembelih. Cari tengok di mana orang tak dengar, di mana orang tak nampak. Anak murid 200-300 orang, pakat awak ayah serah seka. Kawan ni masuk bawah lubang, kawan ni sembelih lah kebun, kawan ni gila carok, kawan ni lah sungai. Kawan ni masuklah belukar, sembelih ya, beri tu guru. Mu melih di mana ni? Aku melih lautan tu, tak ada sebenarnya apa. Kawan ni, tinggal seorang budak tu ya. Tak boleh sembelih tu guru. Di sini orang nampak, di sana orang dengar, di sini orang nampak. Tak ada tepat. Sebab apa? Tuhan mendengar dan nampak barang yang ada. Baru luluh. Seorang luluh. Tu ngaji pondok, seorang luluh. Ada. Nak ya beri nak. Seorang luluh. Tu kata bak Tuhan ni, hak lain-lain ni tak reti juga. Jadi pak anak tak ambuh. Dai. Tengok Allah musannif rahimakumullah. Faham tak? Gitu mengaji nah. Mengaji ni kalau Tuhan nak beri dia reti. Pada adanya mengaji duk lama tu alim. Pada akal harus berlambak duk lama, klik bodoh situ tak reti dah. Sebab pandai dan bodoh kerja Tuhan. Tapi pada adat kebiasaan nak pandai kena mengaji banyak lama. Pandailah. Tapi kalau Tuhan nak beri, sah apa boleh pada adat. Tapi pada adat lah. Pada adat mustahil. Pada akal harus boleh jadi. Pergi mengaji sebulan pandai boleh. Tak mengaji langsung pun pada akal harus boleh pandai. Tapi tak beri pun kita ni. Dalam sejuta ada aku seorang. Tuhan nak beri. Tuhan nak ayat kata dalam mengaji itu tajuk hak kita. Tuhan nak beri tajuk lain. Tengok pada adat kena mengaji lama lah. Alam sanah rahimahumullah. Lama-lama reti tu. Tengok. Maka apa dia? Baginya 3 ta'alluq. Ni dia ni. Apa dia? Sifat sami' ni ada 3 ta'alluq. Dia bagi. Menatang apa ta'alluq? Yakni tugas. Macam sifat wujud ni dia tidak ada tugas. Dia duduk di zat Allah. Sifat ma'ani ni dia duduk di zat Allah dan dia ada tugas lagi. Tugas apa dia? Mendengar akan hak tadi lah. Tu dia panggil tugas tu. Macam kita ni. Sifat ada tak kita? Ada. Kerja apa sifat ada kita? Ada kita lah. Nah. Sifat dengar kita. Sifat dengar kita, dengar suara lah. Dia duduk di kita, tubuh kita, jiring ni. Dan mendengar akan suara. Tu dia panggil tugas ta'alluq. Deh. Sifat sami' Allah ni dia ada 3 ta'alluq, 3 tugas. Tengok nah. Satu dia nama dia apa dia? Ta'alluq tanjizi koding. Saat saya royak. Ni. Hak nombor 1 dia panggil ta'alluq tanjizi koding. 1. Dengan makna sudah berlaku. Dan lulus mendengar sedia kala akan benda yang sedia adanya. Apa maksud ni? Nombor 1 sifat pendengar Allah ni, dia boleh mendengar akan barang yang ada siap-siap dah. Tu dia panggil tu. Maknanya sifat pendengar Allah dengar dah apa dah? Dengar zat dia. Zat dia perkara apa? Perkara yang sedia adanya. Jadi zat tu apa? Sifat pendengar Allah ni dengar zat dia dan dengar sifat-sifat ma'ani. Tengok nah. Iaitu barang yang didengar oleh sami' Allah Ta'ala ni. Iaitu zatnya Allah dengar diri dia tu. Nak faham mudah kita lah. Kadang-kadang ustaz hajar tu jangan kita betul sangat. Kita nak kalih tu bukan kalih nak lari beri makna dah, nak beri mudah faham. Kena panggil zat, tak boleh panggil diri. Diri ni untuk manusia. Tapi nak beri faham juga tu.
Nah hala tuju supaya faham zat kita pubuh diri, bi mudah nampak. Tak salah ni. Supaya tak ubah pe itulah, bukan salah apa pun. Mudah faham. Jadi Tuhan ni dia dengar zat dia. Jadi zat dia tu benda yang kodim lagi azali pun dia dah dengar dah. Tu dia kata berlaku mendengar dah. Tuhan dengar dah. Dengar apa? Dengar zat dia, sifat dia. Sifat dan zat dia ada dah. Tu satu. Okey, nah satu dah. Ya. Dan sifat ma'ani. Sifat ma'ani Tuhan dengar. Sifat yang bahasa ada. Apa dia? Sifat kudrat. Yang ada di zat Allah tu benda koding lagi azali. Sifat pendengar Allah ni, Allah yang bersifat pendengar ni dengar kudrat tu. Dengar kudrat tu. Dengar iradat tu. Dengar sami'. Sami' sendiri pun dia dengar. Dengar hayat. Dengar kalam. Tujuh sifat ma'ani tu. Sebab sifat ma'ani sifat yang bahasa ada. Tengok nak? Sehingga sami' sendiri pun. Tengok ada sini. Sehingga sifat mendengar, sifat pendengar sendiri pun Tuhan dengar. Macam mana? Tak usah nak fikir dah. Sakat tu jadilah. Berpegang dengan kata, jangan nak cukeh lagi lah. Nak dengar belah mana? Sudahlah tu. Faham kata Tuhan ni mendengar barang yang koding lagi azali. Dipanggil takluk tanjizi koding. Tuhan dengar zat dia dan sifat ma'ani. Nak hukai nampak lah kepala, tak nampak ke darah ni. Sampai esok tak cari. Kalau carilah Google pun pening kepala. Kalau mikir, dia akan jumpa. Jumpa jalan pergi Tanjung Rambutan. Jumpa. Boleh ya? Jangan nak mikir deh. Saya nak fikir macam mana? Bukan boleh. Kita tidak akan baharu kita ni tidak akan dapat mengenal hakikat yang koding. Yang koding akan mengenal yang koding mengenal akan hakikat yang baru. Habislah. Kita tukang kasut. Kita boleh kenal kasut kita tak? Kita kenal kasut buat daripada taman tali apa. Kasut kenal kita tak? Cakap mudah gitu deh. Kasut tak kenal kita deh. Dia gitulah. Kita kenal setakat tu ya. Tak boleh pergi dah. Kalau kita duk terak pergi juga. Duk ayat dah. Tuhan kenal habis kita ni. Tapi kita tak boleh kenal habis. Kenal setakat tu ya. Kalau kita terak pulung-pulung pergi juga. Boleh jumpa sungguh. Jumpa di Tampui, Tanjung Rambutan. Jadi gila babi gitu ya. Tak duk carilah. Tak jumpa ke darah ni. Setakat dia goyak dah sehak ilmu tauhid. Apa dia hak ilmu tauhid? Apa-apa yang waham. Apa maksud waham? Sengkaan-sengkaan yang mu nampak-nampak, yang mu bayang-bayang, yang mu berasa-berasa, baru faham dah. Habislah. Tauhid macam tu ya. Mu berasa-berasa tu bukan dia. Habis dekat tu. Ilmu tauhid dekat tu. Jangan duk pulung lagi. Deh. Macam misal Tok Guru buat misal. Anak murid tanya, apa itu arash? Apa itu kursi? Bukan kursi. Hak layak kursi tu. Jadi Tok Guru ni nak buat misal beri nampak cara zahir kita ya. Hakikat tak tahu. Tok Guru pun ambil telur ayam. Tak kira lah telur ayam ke telur itik kan. Tok Guru buat misal kata kena. Kuning telur tu langit dan bumi. Nampak lagi? Kuning telur tu langit dan bumi. Bumi pun jalan tak habis. Bumi jalan dekat mana kita? Dari Baling sampai Kuling. Gagah-gagah aku sampai Carok Tok Kung. Nak lajak Pulau Pinang, Ling Kuang Eng. Nak takat lah. Dunia utara tu, bumi pun tak lepas. Langit lagi tak tu. Tok Guru buat misal kata, kuning telur tu ibarat langit bumi. Allah. Langit tu tak sudah 7 lapis.
Kita tak lagi dah. Faham? Hak putih telur pula, telur ayam tu. Hak keliling tu, kursiyuhus samawati wal ard. Kita nak ngaji lah baca ayat kursi tu. Kalau takut malam-malam nak tidur, nak nampak hatu ni. Hatu nak musik kan baca ayat kursi. Dia mau cerita budak pondok. Tok Guru cerita kisah budak pondok. Klik cuti raya. Bila klik cuti raya, dia mari telajak awal. Habis-habis raya dia mari awal. Mari pondok tak ada orang. Duk tidur seorang di pondok, dia nak klik jauh pok zaman dulu ke pok zaman lo ni. Pok zaman lo ni abah mari mik lalu pok zaman dulu mapuh pergi. Mungkin mengaji ya. Lagi 7-8 bulan jangan duk klik. Pok lo ni seminggu sekali, 2 hari sekali kita tengok. Tu anak jadi bodoh habis. Tak boleh duk lama lah tau. Pondok. Anak telefon pergi lah tau. Aku sekali macam tu. Tu bodoh budak lo ni. Dulu ni dia 1 tong 2 tong duk lah mu. Mu ada makan tak nak duk situ lah. Hatta duit sekali ya. Jadi pok hatta mari budak tu. Mari ni. Duk di pondok seorang Tok Guru duk di rumah dia. Tidur malam dia apa kunci pintu. Sutir pondok 2 orang anak murid. Dia mari seorang malam tu kawan tak mari. Tidur malam sedar-sedar tengok kawan ada sebelah. Buat dalam weh. Tengok pintu selok balik dalam. Masuk kok mana? Tu dia. Dia duk ingat Tok Guru aja. Kalau berasa takut hatu baca ayat kursi. Baca ayat kursi dalam keadaan takut. Ni kursiyus sama. Kita kalau takut dia ayat kursi pelupa habis. Jadi musing. Dia baca ayat kursi sampai ketak. Hak duk sebelah dia gelak. Dia kata. Mu baca tak kena. Jin hak duk tepi tu. Lain pada tujung tikar lagi. Ni kursi ni. Nak tanpa kursi tak tu deh. Kursi yuhus sama. Kursi yang melingkari langit dan bumi Allah. Maka Tok Guru pun buat misal. Kuning telur tu ibarat langit bumi. Langit bumi pun tak bagi dah. Kursi tu dia likung langit bumi. Tu dia. Joh ya. Lepas tu arah apa? Arah ni atas pada kursi. Dia. Boleh royak apa lah? Hidup tanya soalan pula. Atas pada arah? Atas pada arah. Tanya rebutan. Hidup mikir je. Tak usah duk fikirlah, sudah lah tu. Beriman sudah. Dalam kitab pun kata gitu. Kursi itu satu nur. Hak tu kata. Hak tu atawaku serah pada Allah. Tak tu nak jawab. Tuhan bukan royak belakang kita ni. Dia royak hak sikit sangat. Cuma kita suruh belajar setakat tu sudah. Beriman sudah. Beriman sudah. Faham tak? Qala musannif rahimah. Faham itu? Faham tak? Jadi mana dah? Tuhan ni sifat dia mendengar akan zat dia dan mendengar akan sifat-sifat ma'ani dia sejak azali lagi. Tu dia panggil takluk bagi sifat sami' ni takluk tangjizi qading. Satu. Tengok. Sehingga sami' sendiri pun sifat pendengar tu sendiri pun dia dengar sendiri. Macam mana? Macam tadi. Tak tu dia mendengar dengan sifat pendengar dia akan sifat pendengar dia. Tu dia. Sebab sifat pendengar tu sifat ma'ani juga. Jadi boleh kita tipu Tuhan lah. Bila kita mengaji tauhid ni, automatik kita faham, tak boleh lari langsung daripada Allah walaupun satu titik. Habis dah. Sikit kita pergi pabita-bita. Dia mengaji kitab ni kena cari tempat berhenti dia. Tak boleh berhenti tengah jalan tepuh dengan orang. Macam kita nak highway tu lah, suka-suka berhenti sekali batal belakang. Ni, pergi faham molek. Nak ayat di sifat pendengar ni, dengar zat dia, sifat dia. Yang makna dia takluk tanjizi qading nama dia. Tuhan mendengar juga keduanya takluk suluhi qading.
Suluhi koding ni dengan makna patuk dan padan. Sedia kala lagi bagi mendengar akan mungkin pada masa adanya. Bila ni tak ada lagi makhluk ni. Tapi Tuhan ni patuk padan mendengar dah. Benda ni ada lagi? Tak ada lagi. Bukan Tuhan berlaku mendengar lagi. Tak berlaku mendengar lagi waktu azali tu. Sebab kita tak ada lagi. Faham gini? Tapi patuk dan padan. Nak kata kena. Berkelayakan. Cakap bahasa mudah lah. Minta maaf lah tu kalau bahasa lain. Nak lebih mudah fahamnya. Berkelayakan pada mendengar. Barang tu tak ada lagi. Tapi berkelayakan dengar. Nanti timbul esok pun dengar. Kalau timbul lah tu pun dengar. Maksudnya gitu. Faham gini? Benar tu tak jadi lagi. Tapi dia layak dan patut pada mendengar sejak azali lagi. Akan benda yang baharu ni. Mungkin kita ni. Mungkin kita waktu azali adalah tak ada. Tapi Tuhan patut dan padan mendengar dah. Tu sifat dia. Sifat mendengar dia takluk yang nombor 2. Nombor 3-nya takluk tangjizi hadis. Apa maksudnya? Sifat Tuhan yang bersifat pendengar ni mendengar, berlaku mendengar benda yang mungkin yang baru adanya pada ketika ada. Bila ni? Waktu jadi, lepas waktu imkan jadi makhluk ni Tuhan dengar tak? Tuhan dengar lah. Pak jadi kita Tuhan dengar langsung. Ni nak jadi semua ni. Maka Tuhan dengar hak lo ni, Tuhan dengar hak dulu dan patut padang mendengar kita hak lo ni. Bila patut padang tu? Masa tak jadi kita. 3 tu lah tu. Tu dia panggil takluk tanjizi koding, takluk suluhi koding, takluk tanjizi hadis. Bahasa Arab ni pala sangat ni. Oyak kata kena, sifat pendengar Allah boleh dengar zat dia, sifat dia. Sifat pendengar Allah ni layak mendengar, patut padang mendengar. Benda hak tak ada lagi ni. Kita ni sifat mendengar zat Allah yang bersifat pendengar ni mendengar waktu ada ni. Jadi nak lari dah Tuhan biar mana? Tak ada waktu sikit pun boleh lari pada Allah. Tu tajuk kita mengaji bab Tuhan, supaya kita duduklah bukit ke, duduk seorang ke, orang tak ada ke, tak leh nak tipu langsung. Nak tipu kena Tuhan dengar belaka. Apa saja yang kita buat, begitu juga nampak percaman. Tanah situ dulu. Percaman ni dalil, bukti dia. Tanah tu. Kita ikut SOP nah. Dia masuk bukti, kita bukti. Tengok. Saya tak semaya isyak nak saya jamak siap dah. Saya ada hal nak kena clear away. Ada kawan tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.